Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat pagi ini, rombakan Kabinet Anwar Ibrahim. Siapa yang akan masuk dalam kabinet terbaru itu? 3 senario kerajaan Madani di persimpangan. Peletakan jawatan dua Menteri Kanan PKR, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, menyaksikan gabungan kerajaan Madani yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini berdepan saat kritikal. Ia antara menjaga kestabilan kabinet dan menangani dakwaan pembangkang bahawa kerajaan perpaduan semakin hilang arah serta kohesi politik. Ketika negara masih menghadam impak peletakan jawatan itu, situasi menjadi lebih rumit apabila Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan keluar dari UMNO namun terus kekal sebagai menteri dalam kabinet Anwar. Antara cuti dan pengunduran, mana halat 7 PKR. Sumber dalaman pejabat Perdana Menteri PMO yang ditemui Malaysia kini menyatakan bahawa masa depan Rafizi dan Nik Nazmi masih dalam peringkat perbincangan dengan usaha sedang dijalankan untuk memujuk kedua-dua mereka supaya terus kekal. Kita kena lihat semula kenyataan PMO pejabat Perdana Menteri. Perdana Menteri hanya meluluskan permohonan cuti Rafizi dan Nik Nazmi. Surat letak jawatan belum diluluskan, malah masih dalam perbincangan, kata beliau lagi. Apa yang boleh saya pastikan, masih terdapat usaha memujuk Rafizi dan Nik Nazmi untuk kekal dalam jemaah menteri, seperti kata Rafizi dan Nik sekarang sedang bercuti, kata beliau. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya nak kongsikan dengan Anda semua satu produk yang terbaik yang ada di dunia. Produk ini meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah, daya imun badan kita yang jadi bodoh. Untuk meningkatkan imun badan kita, produk ini membantu 400% menjadikan imun badan kita kuat melawan daripada dalam, menyembuhkan kita daripada penyakit dan mendidik imun badan kita melawan pelbagai penyakit. Penyakit-penyakit seperti kencing manis, kolesterol, 3 serangkai, kanser, dan penyakit-penyakit lain, semuanya memerlukan imun badan yang kuat untuk disembuhkan. Siapa yang berminat dengan produk ini boleh menghubungi nombor yang tertera tersebut. Lulus KKM dan halal. Saudara-saudara sekalian, adakah Rafizi dan Nik Nazmi akan kekal dalam kabinet Anwar selepas dipujuk? Adakah beliau akan membatalkan permohonan ataupun peletakan jawatan mereka? Pada pendapat saya, sangatlah baik jika Rafizi dan Nik Nazmi menarik balik permohonan peletakan jawatan mereka itu. Hal ini kerana sangatlah sesuai bagi mereka untuk meneruskan perjuangan bersama dengan kepimpinan Anwar Ibrahim. Menurut sumber ini, apa yang boleh dipastikan masih terdapat usaha memujuk Rafizi dan Nik Nazmi untuk kekal dalam jemaah menteri. Seperti saya kata, Rafizi dan Nik sekarang sedang bercuti, maka ada peluang untuk mereka kembali. Jika kembali, maka tiada keperluan untuk rombakan kabinet. Saya jangka Disember ini akan ada rombakan kabinet secara kecil-kecilan. Maka Perdana Menteri mungkin tidak minat membuat 2 rombakan dalam setahun. Jadi yang terbaik kepadanya adalah cuba mengekalkan Rafizi dan Nik Nazmi, kata sumber itu. Namun sumber itu mengakui kemungkinan mereka untuk terus kekal dalam barisan kabinet Madani adalah amat tipis. Pada 28 Mei lalu, Rafizi mengumumkan sudah menghantar surat peletakan jawatan kepada kabinet susulan kegagalannya dalam mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR yang disandangnya. Menurutnya, peletakan jawatan itu akan berkuat kuasa pada 17 Jun sehingga dia menghabiskan baki cuti tahunan pada 16 Jun ini. Menyusul jejaknya adalah Nik Nazmi yang gagal mempertahankan jawatan naib presiden pada pemilihan PKR. Katanya, peletakan jawatannya adalah pada 4 Julai ini sementara dia bercuti sehingga 3 Julai. Namun, beberapa pemerhati politik berpendapat peletakan jawatan selepas kekalahan dalam pemilihan parti bukanlah kebetulan, sebaliknya satu isyarat ketidaksefahaman strategik
dalam PKR dan rasa tidak puas hati terhadap hala tuju pentadbiran. Kalau dua pemimpin muda yang berpengaruh dalam PKR sendiri pun sudah hilang kepercayaan untuk kekal dalam kabinet, ini bukan berita kecil, katanya. Ia isyarat dalaman, kata seorang penganalisis yang enggan dinamakan. Mengulas lanjut, sumber PMO itu berkata, terdapat 3 senario utama sedang dipertimbangkan oleh Anwar. Kemungkinan pertama, seperti saya sudah katakan sebelum ini, Rafizi dan Nik Nazmi akan kekal. Yang kedua, jika Rafizi dan Nik Nazmi tetap berkeras untuk keluar, Anwar mungkin terpaksa melantik tokoh baru. Dalam senario ini, Tengku Zafrul kekal sebagai menteri tetapi sebagai menteri wakil PKR. Kementerian Ekonomi mungkin akan dikecilkan skopnya dan diletakkan di bawah Kementerian Keuangan MOF atau Jabatan Perdana Menteri, katanya. Terdapat juga spekulasi bahwa Kementerian Ekonomi akan diserahkan kepada UMNO sebagai imbangan semula kuasa dalam kerajaan perpaduan. Bagaimanapun, perlu dinyatakan bahwa tempo jawatan Senator Zafrul bakal tamat pada pertengahan Disember selepas 2 penggal had maksimum bagi seseorang senator. Kedudukan Zafrul menimbulkan persoalan lebih besar tentang peranan teknokrat dalam pentadbiran gabungan. Tambahan pula, dia kini dikatakan sedang mengintai tempat dalam PKR dan berpotensi mendapat portfolio baru. Kementerian Ekonomi diwujudkan pada tahun 2018 selepas Pakatan Harapan menubuhkan Kerajaan Persekutuan. Pada masa itu dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dipegang oleh Timbalan Presiden PKR ketika itu, Muhammad Azmin Ali. Sebelum ini, kementerian itu adalah sebuah portfolio di bawah Jabatan Perdana Menteri dan agensi utama portfolio ini ialah Unit Perancang Ekonomi EPU. Portfolio Nik Nazmi sumber asli mungkin diambil alih oleh wakil UMNO bagi mengekalkan keseimbangan politik dalam kerajaan. Dengan itu, UMNO akan kekal dengan 7 menteri yang ada sekarang seperti yang diminta Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Sebelum ini, UMNO mempunyai 7 menteri, tetapi susulan tindakan Zafrul keluar parti, ia hanya tinggal 6 menteri. Justru, desakan Zahid yang mahu 7 kerusi itu membuka ruang tawar-menawar yang mencabar buat Anwar sama ada memenuhi permintaan UMNO atau mempertahankan dominasi PKR dalam kabinet yang kini jelas goyah. Siapa bakal ganti? Beberapa nama juga disebut menggantikan pengganti Nik Nazmi. Mereka termasuk Setiausaha Agung PKR, Fuziah Saleh, Ahli Majlis Tertinggi PKR Adam Adli, Naib Presiden PKR Ar-Rahmanan dan Sim Zin. Namun pertimbangannya bukan hanya tentang kelayakan teknokrat, tetapi juga sejauh mana individu tersebut mampu memberi kestabilan politik dan memperkukuh imej kerajaan yang tercalar. Terserah kepada Presiden, ada banyak calon. Setiausaha Agung Fauziah antara calon utama layak dilantik sebagai menteri, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya tertarik dengan satu hantaran di dalam personal message WhatsApp saya. Dia kata Anwar akan lenyek. Dia kata Anwar akan lenyek Yusuf. Fitnah akhirnya makan tuan. Ini satu isu yang paling menarik sekali. Karena sekarang ini, apa yang berlaku di seluruh Malaysia ialah ramai yang menghina Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkait dengan isu saman ini. Tetapi ini penjelasan yang Anda harus tahu. Anwar akan lenyek Yusuf, fitnah akhirnya makan tuan. Ikuti ulasan ini dan kalau kamu suka, share kepada ramai orang, kawan-kawan, supaya mereka tahu Anwar Ibrahim adalah mangsa fitnah. Saudara-saudara sekalian, fitnah yang direka sejak 2018 akhirnya roboh. Mahkamah bukan tempat main-main. Dan minggu ini rakyat nampak sendiri. Anwar lenyek Yusuf Raude tanpa belas kasihan. Apa sebenarnya yang berlaku? Pada tahun 2018, Yusuf Raude buat tuduhan kononnya. Anwar cuba serang dia secara seksual. Tapi tiada laporan segera, tiada saksi, tiada bukti fizikal.
hanya cerita yang keluar masa Anwar nak jadi Perdana Menteri. Yang menariknya, waktu Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, barulah tiba-tiba ada isu ini keluar. Setiap kali Anwar Ibrahim nak jadi naik Perdana Menteri, itulah yang akan berlaku. Mereka tak suka kalau Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri. Baik, saya akan huraikan kepada Anda apa sebenarnya yang berlaku. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dengan Anda semua satu berita gembira bagi kesehatan Anda. Produk ini, Transfer Factor for Life, ini bukan ubat. Ini ialah produk yang akan menguatkan daya imun badan Anda. Secara keseluruhannya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang jadi bodoh sehingga ia menyerang diri kita sendiri. Jadi bagaimana cara untuk kita jadi kuat semula? Kita makan produk ini, meningkatkan daya imun badan kita 400% dan mendidik imun badan kita jadi bijaksana supaya tidak menyerang diri kita sendiri. Kalau Anda bertanya apa penyakit yang boleh diselesaikan oleh peningkatan daya imun badan kita melalui produk For Life ini, semua jenis penyakit boleh diselesaikan dengan izin Tuhan dan juga dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Ramai sudah yang menggunakannya. Beribu-ribu orang telah mendapat manfaatnya. Jadi, jika Anda berminat, hubungi nombor yang tertera. Anda boleh tanya dan kita akan bantu Anda sedaya upaya. Jadi terima kasih karena Anda menggunakan masa Anda untuk mengobati ataupun memperbaiki diri Anda. Baiklah, kita teruskan ulasan kali ini. Apa sebenarnya yang berlaku? Yusuf Raude membuat tuduhan kononnya Anwar coba menyerang dia secara seksual. Tiada laporan segera, tiada saksi, tiada bukti fisikal. Hanya cerita yang keluar masa Anwar jadi Perdana Menteri. Pada tahun 2020, SPRM dan Peguam Negara mengesahkan tiada asas untuk pendakwaan. Tahun 2024 hingga 2025, Anwar memfailkan saman fitnah terhadap Yusuf. Anwar tidak tunggu diserang. Dia bawa kes ini untuk membersihkan nama secara sah. Adakah ini satu fakta atau satu fitnah? Mari kita lihat. Yusuf tak dapat buktikan tuduhan secara konsisten. Mahkamah mendapati kenyataan Yusuf tidak meyakinkan, bercanggah dan tidak disokong bukti forensik. Anwar pula tampil dengan rekod massa, alibi, saksi atau sokongan saksi yang kukuh. Jadi apalagi nak kata, rekod massa Anwar pun ada, alibi pun ada, sokongan saksi pun sangat kukuh. Dalam mahkamah, cerita kosong tak akan cukup. Air liur saja tak akan dilayan. Fakta dan kebenaran bukti saksi akan menjadi raja di mahkamah. Kenapa kes ini sebenarnya dibuat? Waktu itu Anwar hampir ambil alih jawatan Perdana Menteri dari Mahathir. Fitnah ini muncul pada saat paling kritikal, timing sangat mencurigakan. Ada tanda-tanda gaib, cuba jatuhkan reputasi beliau. Tujuannya jelas, menghalang transisi kuasa, mahu merosakkan image Anwar. Ini bukan kes salah laku, ini operasi politik yang tersusun. Anwar kini melawan balik. Tapi kali ini Anwar tak diam. Beliau file saman sivil terhadap Yusuf untuk membuktikan beliau difitnah. Hasilnya, Yusuf gagal buktikan tuduhan. Mahkamah berada di pihak Anwar. Dunia akhirnya melihat siapa benar, siapa pemfitnah. Ini bukan sahaja kemenangan moral, tapi juga kemenangan undang-undang. Apa pula kesan kes ini? Rakyat makin percaya. Pemimpin yang difitnah dulu kini terbukti bersih. Musuh politik Anwar kehilangan peluru. Rakyat mula tanya berapa banyak lagi fitnah yang selama ini kita percaya tanpa soal. Bila kebenaran muncul, pemfitnah akan lari dan bersembunyi. Saudara, Yusuf datang dengan satu fitnah. Anwar datang dengan bukti. Dan seperti biasa, fitnah akan jatuh menyembah bumi bila dilawan dengan kebenaran. Rakyat bukan bodoh, dan hari ini kita tahu siapa sebenarnya penipu. Kalau kamu suka dan kamu bersama dengan kebenaran, silalah komen Anwar lenyek fitnah. Dan jangan lupa subscribe, bro. Sebelum kita berpisah, jangan lupa siapa yang berminat untuk meningkatkan daya kualiti hidup kesehatan Anda,
hubungi dan dapatkan produk yang hebat ini. Apa nasib Yusuf selepas ini? Tunggulah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.